Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sambung semula pengajian kita daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa Shaddad Ibnu Aus As-Sahabi radhiyallahu anhu mengatakan, kematian itu sangat menakutkan di dunia dan akhirat bagi orang-orang mukmin. Kematian itu lebih menyakitkan daripada dipotong dengan sejumlah gergaji, semacam alat untuk memotong kayu. Digunting dengan banyak gunting dan direndam dengan air mendidih dalam tungku. Seandainya si mayat itu hidup lagi setelah kematiannya dan mengkhabarkannya kepada orang-orang yang masih hidup mengenai betapa sakit saat kematian, niscaya mereka tidak akan lagi merasakan sedapnya menjalani hidup dan nyenyaknya tidur dalam dunia ini. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq. Jadi kita rasakan sakitnya mati itu diumpamakan seperti kita tertusuk duri. Sakit ya. Itu yang merasakan itu adalah ruh. Apatah lagi kalau ruh kita ini secara keseluruhannya dikeluarkan daripada jasadnya, tentulah teramat sakit. Wahab Ibnu Munabbih berkata, kematian itu lebih sakit daripada tebasan pedang. Dia gergaji dengan banyak gergaji dan direndam dengan air mendidih dalam tungku. Seandainya rasa sakit pada sedikit peluh seorang mayat dibagikan kepada penghuni bumi, niscaya mereka semua akan merasakan sakit. Rasa sakit yang pertama akan diberikan kepada orang kafir, dan rasa sakit yang paling akhir diberikan kepada mukmin. Jadi orang kafir ini diazab oleh Allah Ta'ala pada masa sakratul maut. Manakala orang mukmin dirasakan sakit pada saat kematiannya untuk menghapuskan semua dosa-dosa dia. Wasilah Ibnu Al-Asqa menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, datangilah orang-orang yang sedang dalam sakratul maut di antara kamu, bimbinglah mereka dengan kalimah la ilaha illallah, dan gembirakanlah mereka dengan berita syurga. Sesungguhnya orang yang sabar, baik lelaki maupun perempuan, akan merasa bengong saat keadaan seperti itu, saat keadaan sakratul maut. Saat itu syaitan sangat dekat dengan anak cucu Adam. Demi Allah Ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya pencabutan nyawa oleh malaikat maut itu lebih menyakitkan daripada tusukan pedang. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah nyawa seorang hamba keluar dari dunia mereka setiap peluhnya merasakan sakit. Seluruh tubuhnya merasakan sakit, daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Ta'mah Ibnu Ghailan Al-Ja'fi menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Allah, Engkau telah mengambil nyawa dari celah-celah urat saraf, hati dan hujung jari. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian bagiku. Atau doa yang selalu kita baca, Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghadapi sakratul maut. Mudah ini tidak berarti tak sakit ya, tapi dipermudahkan. Maksudnya tidak lama-lama, dalam masa yang singkat rasa sakit itu kemudian meninggal dunia. Tapi kalau sakratul maut sampai 1 bulan umpamanya, tak mati-mati macam Perdana Menteri Israel Isaac Rabin ya. Sampai hari ini dia sakratul maut. Jadi Allah Ta'ala telah siksa dalam dunia ini lagi.
Atta ibnu Yasar meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, pencabutan nyawa oleh malaikat maut itu lebih menyakitkan daripada 1000 kali tusukan pedang. Tidak. Ibnu Umair meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada setitis peluh pun saat kematian, melainkan akan merasakan sakit. Ketika itu datang kepadanya utusan daripada Tuhannya, sampailah kabar gembira kepadanya bahawa tidak ada azab setelahnya. Ini bagi orang mukmin soleh, maka digembirakan Allah Ta'ala setelah kematiannya, maka seluruh yang amalan yang dilakukannya dalam dunia ini akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Dan amalan-amalan ini daripada segala penjurunya datang, daripada kanan, daripada kiri, daripada depan, daripada belakang, untuk menggembirakannya. Tapi kerana sibuknya dia menghadapi kematian itu, orang yang mati ini tidak sempat bertanya. Dia tak sempat bertanya, kerana terlalu sibuknya dia menghadapi kematian itu. Setelah dia berada dalam barzah, kemudian ditanya oleh 2 orang malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, dan semua dia boleh jawab. Semasa itulah baru dia tanya siapa sebenarnya yang menemaninya pada saat dia berada di dalam kubur, ada bersama dengan dia, dan juga pada saat dia sakratul maut pun ada bersama dengan dia. Man anta, kata dia, awak ni siapa sebenarnya? Dia tak kenal diri dia sendiri, dia tak kenal amalan dia. Lalu amalan menjawab, ana sururu li ubashir, akulah kegembiraan-kegembiraanmu semasa engkau hidup di dalam dunia dahulu. Itu amal-amal soleh yang berdatangan daripada segala penjurunya. Sementara dosa-dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Ini untuk menggembirakannya. Nabi SAW pernah menjenguk salah satu sahabatnya yang sedang sakit. Lalu beliau bertanya, apakah yang kau rasakan? Saya ada di antara perasaan cemas dan harap, jawabnya. Beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, keduanya tidak akan menyatu dalam diri seseorang pada saat itu, melainkan Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dan memberikan rasa aman daripada apa yang ditakutinya. Dalam riwayat lain dikatakan, ketika Rasulullah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakratul maut, pada masa itu sahabat ini mengeluh kerana takutnya dalam menghadapi kematian. Lalu Nabi bersabda kepadanya, maukah aku beritahu kepadamu di mana orang yang mati ini diibaratkan seperti dia sakit yang teruk, kemudian disuruh kepadanya untuk memasuki sebuah kolam, dan kolam ini adalah penyembuhannya. Apabila dia berada dalam kolam itu, maka sembuhlah semua penyakitnya. Itulah umpamanya, kata Rasulullah, di mana orang yang dimatikan itu, Allah Ta'ala melepaskan semua beban-beban di dalam dunia ini. Dan orang kafir pun percaya ini. Bagi mereka, kalau dia mati itu, maka selesai semua beban-beban dia. Sebab itu kalau dia, terutama orang Jepun ni, kalau dia sebanyak sangat hutang ni, beban dia dalam dunia ni, dia bunuh diri. Jadi dengan bunuh diri itu dia anggap semua masalah selesai. Jadi mereka pun percaya dalam hal ini. Jadi satu sisi memang selesai lah, dah dihabis nyawa dia. Tapi sisi yang lain, ada lagi pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Jadi kalau mati itu anugerah, tapi hidupnya juga anugerah oleh Allah Ta'ala. Dan saya kalau boleh hidup 80 tahun lah, ya, maintain macam ni lah, tak sakit-sakit insyaAllah. Kalau pun sakit tu sakit sikit je lah, ya kan? Sampai umur 80 tahun. Selepas 80 tahun tu biasanya kira dah tua sangat lah kan, gitu kan. Dalam dunia ni seronok itu, bukan tak seronok ya. Tapi kalau dalam dunia ni pun seronok, di alam barzakh lagi seronok. Kata Nabi, macam mana umpamanya kita hidup dalam dunia ni? Umpama kita macam dalam perut ibu kita, 9 bulan 10 hari dalam perut ibu kita. Kita tak pernah terfikir yang kita akan duduk dalam dunia begitu luas ni. Begitu juga ketika kita berada dalam dunia ni, kita tak pernah terfikir yang kita akan duduk dalam barzakh nanti lebih luas lagi daripada dunia ini. Begitu juga pada saat kita berada di dalam barzakh, kita tak akan terfikir yang Allah Ta'ala diletakkan kita di yaumil mahsyar, yang lebih cantik, lebih indah daripada alam barzakh. Jadi begitulah seterusnya, dan kita tidak mengetahuinya. Itu semua adalah di antara
rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad menuturkan bahawa Ibnu Abbas mengatakan rasa sakit yang paling akhir diberikan kepada orang mukmin itu adalah kematian. Dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia ini adalah merupakan penderitaan bagi mukmin. Dia sentiasa diuji oleh Allah SWT. Ujian yang paling akhir yaitu kematian. Nah, itulah yang akhir daripada ujian kepada Allah Ta'ala. Selepas itu dia digembirakan oleh Allah Ta'ala. Abu An-Nu'aim Al-Marwazi dan Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman mengisahkan bahawa Umar Ibn Abdul Aziz pernah berkata, aku tidak ingin dimudahkan dalam sakaratul maut, karena sakaratul maut adalah ganjaran terakhir yang diberikan seorang mukmin. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa Anas radhiyallahu anhu berkata, sejak dicipta Allah anak cucu Adam, belum pernah diberi saya lebih menyakitkan daripada kematian. Adakah kita boleh meminta kepada Allah Ta'ala bahawa satu hari nanti kita akan dimatikan dengan begitu mudah? Jawapannya boleh. Tapi nak mengurangi rasa sakit memang tak boleh lah. Ya, confirm yang sakit itu tak boleh nak elakkan. Tapi dimudahkan mungkin. Mungkin barangkali 5 minit ke atau 10 minit ni. Tidak macam tersiksa sangatlah. Kalau tersiksa tu macam tubuh kita dipotong-potong lah. Ya, saya pernah tengok video di YouTube ya. Tapi video pribadi lah, rakaman pribadi daripada kawan di Syria ni. Penyiksaan, tak tahu siapa yang siksa, sama ada tentera Bashar al-Assad atau tentera daripada pemberontak ya. 5 orang itu dimasukkan dalam satu bangunan ya. Bangunan yang besar tu, lepas tu dia potong semua. Potong hidung, potong telinga, hidup-hidup, menjerit-jerit. Dia tunjuk tu sampai tak boleh tengok kita. Semua yang sulit-sulit dalam tubuh dipotong semua habis. Tapi dalam keadaan yang hidup, menjerit-jerit ya. Bayangkan telinga tu dipotong perlahan macam tu. Jadi bayangkan kalau kita pada saat sakaratul maut itu ya, di mana kita rasakan sakit tu, seluruh tubuh kita rasakan sakit. Penderitaan sakaratul maut. Sakarat tu maknanya dia sakit. Sakaratul maut, sakarat tu maknanya dia sakit, maut tu mati. Sakitnya mati. Bukan sakit biasa. Ya. Kalau sakit biasa macam sakit migraine gitu, benda dah teruk kita rasa aduh. Itu lebih segala-galanya. Ya. Dalam sakit, luar sakit, semua sakit. Waktu nak mati. Penderitaan yang amat luar biasa. Hanya dia saja boleh rasakan, yang rasakan sakit itu. Jadi kalau Allah Ta'ala tarik nyawa dia, sekejap saja, 10 minit sakaratnya tu, lepas tu dia mati. Tak ada apa-apa lagi dah. Walaupun rasa sakitnya itu tidak boleh dihilangkannya selama-lamanya. Walaupun dia dah duduk 80 tahun di alam barzah itu, dia tak akan fikir yang dia boleh menghilangkan kenangan rasa sakitnya mati itu. Begitu luar biasa sekali. Kalau kita barangkali sakit yang pernah kita alami, kita boleh lupa macam itulah. Ya. Misalnya terkepit kaki dekat mall ke apa ke semua kan. Jadi kita rasa macam sakit sangat. Tapi yang ini dia tak boleh nak lupa sampai bila-bila. Walaupun dia duduk 80 tahun dalam barzah itu, kalau dia nak cerita balik semula, sakitnya teramat sakit. Begitulah diumpamakannya. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa Anas radhiyallahu anhu berkata, sejak dicipta oleh Allah Ta'ala, anak cucu Adam belum pernah diberi rasa lebih menyakitkan daripada kematian. Sa'id Ibnu Mansur menuturkan riwayat dari Muhammad Ibnu Ka'ab. Dia berkata, sesungguhnya di antara urusan akhirat yang paling menyakitkan adalah kematian, yang semua orang akan menghadapi. Tapi kata Sayyidina Ali, aneh umat ini, dia dah tahu sakitnya mati, dia dah tahu seksanya di alam barzah, dia dah tahu seksanya di yaumil mahsyar, dia dah tahu nikmat dalam syurga tu, tapi dia tak buat apa-apa. Yang tahu nikmat syurga pun tidur, yang tahu tentang nikmat neraka pun tidur, yang tahu sakitnya mati pun dia tidur, dia tak buat apa-apa. Dia hanya takut macam tu aja. Sepatutnya dia kena buat sesuatu ya. Macam sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau Nabi ceritakan tentang yang takut-takut ni, yang menggerunkan ni, mereka pertama takut kepada Allah Ta'ala, dan mereka ibadah dengan sebanyak-banyak, mungkin bertawad kepada Allah Ta'ala. Tapi kita buat dia je kan, buat tak tahu je.
Kalau ada orang mati kan, diusung jenazahnya, itu giliran dia lah. Tak pernah kita fikir itu giliran satu hari nanti giliran kita pula. Confirm ya? Kita akan diperlakukan dengan perkara yang sama seperti yang jenazah diusung ke pemakaman. Tapi tak pernah kita beriktibar, ya, tak pernah kita rasakan satu hari nanti kitalah berada di tempat itu. Kitalah berada di tempat itu. Tapi kita tak terfikir dan hanya dalam fikiran kita, itu dia mati bukan saya. Saya lambat lagi. Saya belum mati, padahal gilirannya akan sampai. Sebab tu kalau kita masuk dalam tanah perkuburan ni, kita selalu baca doa. Di antaranya ucapan salam yang kita ucapkan di tanah perkuburan tu, assalamu ala ahli diyar antum lana faratun wa nahnu insyaallah lahiqun. Itu dia yang kita ucapkan. Ini pengajaran sebenarnya. Maknanya dia apa? Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Antum lana faratun. Kamu semua telah mendahului kami. Insyaallah lahiqun. InsyaAllah satu hari kami akan menyusul kamu semua. Jadi itulah hakikatnya sebenarnya, ya. Tapi kadang-kadang kita tak nak duduk fikir pasal kematian ni, memang tak nak, ya. Tapi apa kata kalau satu hari kita bermimpi, kemudian dalam mimpi itu kita tenggelam dalam air, tak boleh bernafas, ya. Tiba-tiba dengan sebab itulah dia terbangun. Takutnya. Ada yang kadang-kadang seseorang itu ditimpa musibah, dengan sebab itulah dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia rasa takutnya teramat luar biasa, ya. Umpamanya dia mimpi dibakar, dia tidur tak sembahyang isyak, subuh pun lewat kan. Lepas tu dia mimpi dibakar. Lepas dia mimpi tu dia tak nak lagi tinggalkan sembahyang. Ada yang macam tu. Atau ada anak dia mati waktu kecil, baru lahir kan, dah mati dah. Dia fikir budak macam ni boleh mati, apalagi kita tobat daripada Allah Ta'ala. Jadi itu yang kadang-kadang membuatkan kita jadi insaf lah. Bukan semua, kadang-kadang orang bagi tahu kita tak peduli. Tapi apa yang berlaku pada diri kita sebenarnya, pengalaman-pengalaman pribadi yang menakutkan itu, ya, itu yang boleh menginsafkan diri kita, yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tak lama kita duduk dalam dunia ni sebenarnya. Kontrak kita tak tahu bila nak habis. Kontrak kita tak tahu bila nak habis. Nyawa kita dikontrak oleh Allah Ta'ala, dan bila-bila masa saja dia tarik kontrak itu. Kita tak tahu. Kalau kita bekerja dengan seseorang tu, dia ada perjanjian pekerjaan, kita tahu kan syarat-syarat peraturannya. Tapi dengan Allah kita tak tahu. Sampai bila kita duduk dalam dunia kita tak tahu, ya? Itu dia. Zaid bin Aslam mengisahkan bahawa ada seorang yang bertanya pada Ka'ab al-Akhbar, penyakit apa yang tidak ada ubatnya? Kematian lah. Saya pengalaman peribadi lah, ketika tahun 2004 mak saya meninggal. 2007 bapak saya sakit. Sakit tu kronik lah. Biasanya kalau orang kena gangren diabetik, kalau dah sampai ke paha itu payah lah semua. Sebab kuman itu akan naik ke buah pinggang, dia akan mati lah. Dah pasrah dah. Arwah ayah saya dah pasrah lah saya. Dan kami pun dah tak ada harapan lagi lah. Dah hantar ke hospital pun dia kata potong. Ayah saya kata kalau potong tak nak. Dia kata kalau potong biar dia mati, asal jangan dipotong. Dia nak juga kaki yang busuk tadi lah. Akhirnya ikhtiar, jumpalah seorang tabib Cina daripada Penang ni. Tabib Cina ni memang hebat lah. Bukan dia yang hebat, tapi dengan izin Allah SWT, di mana ubat-ubat yang dibaginya tu, ya, alhamdulillah boleh menawar yang doktor boleh tak buat lagi. Kaki gangren tu boleh sembuh. Kaki tu sembuh. Cara dia bagi ubat, lepas tu dia cucuk insulin, lepas tu dia buang kuman-kuman itu. Hari-hari dia buang kuman itu. Dia macam memerah susu lah. Baunya Masya Allah lah. Tak tahu macam mana baunya. Lebih kurang dalam 2 minggu dia buat rawatan. Alhamdulillah sembuh. Umur nak panjang. Tapi baru ni ada seorang jemaah dekat Al-Islah, Putra Haji 8 itu. Lama tak tengok dia. Sekali tengok kan, supaya dia tak pernah cek yang dia tu ada kencing manis. Satu hari dia kaki dia tu kena paku tu, kena luka lah, tak sembuh-sembuh.
lama-lama busuk. Dah wangi lah bau dia kan. Jadi doktor kata tak ada ubatnya, memang tak boleh nak sembuh kan, tak ada apa. Kita pun tak tahu kan. Kalau saya tahu boleh saya bagi tahu dengan dia doktor Cina tu, tabib Cina tu. Mati kan. Jadi dia naik ke buah pinggang tu dia mati. Ini kenapa dia boleh sembuh tu? Sebab sakit tu bukan sakit sakaratul maut. Kali kedua dia kena sakit, yang itu teruk lah. Kena buah pinggang habis semua kena. Ya. Semua organ-organ yang penting dalam badan dia habis semua kena. Dalam masa sebulan dia mati. Itu sakit sakaratul maut lah. Ya. Jadi sakit sakaratul maut tu tak ada ubatnya. Kalau sakit biasa ada ubatnya. Walaupun mungkin barangkali kita masih memerlukan usaha untuk mendapatnya, tapi ada penawarnya. Yang tak ada penawarnya adalah mati. HIV tu memang tak ada penawarnya kan. Tapi barangkali ada penawarnya. Tapi belum ditemui lagi. Dia punya ubatnya ni. Yang tak ada penawarnya adalah mati. Itu saja. Kalau dia nak mati, doktor mana terror sekalipun tak bolehkan tolong dia. Sedangkan Zaid ibnu Aslam sendiri mengatakan sebenarnya kematian itu adalah penyakit dan ubatnya adalah keredaan Allah SWT. Digambarkan kematian adalah penyakit dan ubatnya adalah keredaan Allah Ta'ala. Dan kita redha itulah yang menyembuhkan penyakit itu, yaitu kematian tadi. Hadbah meriwayatkan bahawa Anas radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan merasakan betapa susahnya kematian dan sakaratul maut dalam perpisahannya. Sebahagian akan mengucapkan salam kepada sebagian lainnya, seraya mengucapkan assalamualaikum. Engkau meninggalkan aku dan aku meninggalkanmu sampai hari kiamat kelak. Jadi orang yang nak mati ucap salam, ya, kemudian malaikat maut pun mengucapkan salam kepadanya. Kalau dah malaikat maut ucap salam kepada seorang pada saat sakaratul maut ni, maknanya orangnya adalah mukmin. Ya, mukmin yang soleh dan matinya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebab malaikat maut ni kadang-kadang dia datang itu dengan cara tiba-tiba dan tidak diketahui bila masa dia datang, dan pada masa dia mencabut nyawa seorang itu, dia mengikut keadaan seorang itu. Kalau dia seorang yang baik, dia baiklah penampilannya. Kalau dia seorang yang tak baik, maka penampilannya pun dia datang dengan tidak baik. Dengan garangnya, dengan mukanya yang menunjukkan ketakutan yang amat luar biasa bila orang melihatnya. Belum pernah tengok orang macam tu. Tapi dia seorang malaikat lah. Seorang malaikat yang mencabut nyawa. Ya. Malaikat kesepian. Kalau dia datang itu akan ada tangisan. Akan ada tangisan. Ya. Jadi Maha Besar Allah Ta'ala pada saat kita lahir, kita menangis. Pada saat kita lahir kita menangis, dan orang yang berada di sekeliling kita ketawa. Orang mukmin soleh pada saat dia mati, dia tak menangislah, dia tak sedihlah kerana Allah Ta'ala gembirakan dia. Tapi orang yang berada di sekelilingnya merasakan penderitaan kerana berpisah dengan orang yang paling disayangi. Macam tu. Tapi walaupun dia berpisah, sedih kerana meninggalkan orang yang disayang tadi, tapi dalam masa yang sama dia pun tak nak tahan mayat itu lama-lama dalam kubur. Walau macam mana pun kayanya dia tak akan simpan mayat tu. Ada orang simpan mayat, ada dekat Mesir kan. Dia simpan mayat sebagai apa? Sebagai orang kata sebagai penghormatan pada mayat itu. Tapi kecuali mayat Fir'aun. Mayat Fir'aun tu memang kehendak Allah Ta'ala, dia dibangkitkan semula sebagai bukti kezaliman hidup. Di dalam Quran disebutkan mayat Fir'aun itu selalu ditenggelamkan, dibangkit semula. Jadi dia ditunjukkan kepada umat ini contoh manusia yang zalim di dalam dunia ini hidup pada zaman Nabi Musa. Dia bangkit. Dia punya dah tenggelam, jasad itu diterapungkan semula. Oh, memang macam tu dalam Quran disebut. Dan dia diawetkan. Itu memang izin Allah. Memang dalam Quran disebut dalam Quran.
Macam tu. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Al-Hasan pernah mengatakan, rasa sakit saat kematian yang dirasakan seorang hamba adalah ketika nyawa itu sampai ditekak. Saat itu dia akan tercungap-cungap dan hidungnya meninggi. Ya. Ada kalanya mata dia ke atas, ya. Matanya ke atas, kemudian hidung dia tu kan. Sakit lah, memang sakit lah. Kadang-kadang terangkat sikit ni. Ini yang bawah ni dah mati semua dah. Cuma sampai sini kan. Macam tu. Kalau orang sakit dunia dia menjaga diri kan, Dia tak berdiri. Sebab dia dah di alam lain kan. Alam malakuti barzahi. Sebab dia jumpa malaikat kan. Berarti bukan alam kita lagi. Kalau dia jumpa malaikat tu bukan alam kita lagi. Dia ada alam malakuti barzahi. Dia nampak wujud malaikat tu datang dalam rupa yang menakutkan, dalam rupa yang menggembirakan. Kalau dalam dunia ni kan dia tak boleh tengok malaikat. Muhaddas, dia bukan yang bercakap dengan malaikat dan bukan tengok wujud malaikat. Dikatakan khusus bagi orang yang mati syahid, ia tidak merasakan sakit saat kematian seperti dirasakan oleh orang lain. Ada riwayat mengatakan dia rasa sakit juga, tapi sekejap saja. Ya, lepas dia rasa sakit tu hilang dah. Dia tak rasa apa-apa lagi. Orang soleh. Orang yang soleh dan orang-orang yang mati syahid. Ya, tebasan pedang itu, kalau Nabi kata orang yang mati itu 100 kali tebasan pedang, rasa sakitnya, dia dah kena pedang macam mana? Atau dia kena tembak dah. Ya, atau dia dah kena tembak, itu dia dah rasa sakit lah. Jadi rasa sakitnya itu dah cukup lah. Lepas tu dia orang tak rasa sakit lagi dah. Nyawa tu lepas tu dia tak rasa sakit apa-apa lagi dah. Tapi orang kafir dia terus. Terus sebab azab kan. Kalau dia masuk ke perang masa perang kalau dia tengok cerita putih kan, dia tak nak kawan dia kena seksa, dia tembak. Jadi dari segi Islam boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Islam tidak boleh. Untuk mengurangkan penderitaan dia, bukan mengurangkan, dia nak menghabiskan penderitaannya, disuruhnya tembak atau dia sendiri suruh tembak kan, itu tak boleh. Sebab ajal itu Allah Ta'ala yang menentukannya. Katalah kalau orang Islam kita kena tawan, macam situasi yang sama lah. Sahabat kita kena tawan, kena bakar. Kan ada cerita Mak Saleh kan, dia tembak dari jauh. Ada kata dimenangkan Islam. Kan cerita-cerita orang putih kan, kawan dia kena tahan, nak kena bakar, dia daripada jauh dia tembak. Tak boleh. Islam tak boleh juga. Islam tak Dia boleh. tengok dia kena bakar gitu. Itu bahagian dia lah. Maknanya Allah Ta'ala akan bagi pula bahagian dia. Mungkin disiksa itu, dengan siksaan itu tersiksa sangat kan, maka dia diampunkan dosa dia atau dikurangi dosa dia. Macam Sumayyah lah. Sumayyah keluarga Yasir itu kan dipanggang itu. Matinya dipanggang. Yasir itu selamat. Ammar bin Yasir, Ammar itu selamat. Sebab dia bersembunyi kan. Dia kata dia musyrik, padahal sebenarnya dia Islam. Itu dalam kondisi macam tu tak boleh. Kalau dia mati, biarlah dia mati macam tu je. Mati dia dengan biasa. Tapi ada riwayat mengatakan, ada kalanya orang yang mati ni bukan malaikat maut yang mendatangi, tapi dengan izin Allah Ta'ala. Malaikat maut ada kat situ, tapi dia ditembak oleh orang tu. Jadi secara zahirnya orang itulah yang bunuh dia. Jadi bukan malaikat maut yang tarik nyawa dia, orang itu yang membunuh dia. Tapi dengan izin Allah Ta'ala. Ada kalanya malaikat maut sendiri yang cabut nyawanya, ada kalanya melalui pembantu-pembantunya. Itu ada riwayat mengatakan demikian. Jadi kondisi ya, macam orang yang sakit, dia kata otak semua apa semua tak ada dah, titik, sebab ada oksigen tu dihidup. Jadi boleh ke kalau sikit hukum Islam kasih berhenti oksigen tu mati macam kan? saya punya sepupu. Sepupu saya dia nazak. Doktor cakap sekarang ni dia bergantung pada oksigen. Kalau bukan mati, memang betul. So doktor tu minta permission keluarga nak biar dia macam ni ke nak buka. So sekarang ni dia seolah dia dah mati. Tapi dia paru-paru dia pun gerak lagi disebabkan pada mesin. Dia kata kalau buka ni mati, memang betul lah. Kalau mesin itu sebagai sebab dia boleh menyembuhkan penyakit dia, tak sembuh lah tu. Maknanya kan? dia kata dia tak akan sembuh. Maknanya dia boleh teruskan. Tapi kalau mesin itu memang tu tidak lagi membuat apa-apa bantuan pada dia, maka cabut itu lebih baik daripada diteruskan. Sebab dia dah sampai di alam yang sakratul maut lah. Mungkin dia pun dah
dipermudahkan daripada dia teruskan. Tapi ada juga orang, kita tengok orang macam tu di mana dia dah sakaratul maut lama kan, tapi tak mati-mati. Umpamanya dia mengamalkan ilmu sihir kan. Jadi nampak macam hidup tapi dah busuk macam kita kan. Macam saudara berempat kan, hantu raya. Kalau dia mati tu kena buka bumbung. Itu betul lah. Itu betul. Betul, bukannya dongeng. Bukan dongeng. Bukan bumbung supaya hantu tu keluar. Hantu tu dia keluar kan. Dia memang dah mati kan? Yang Dah mati tu. dalam badan tu Dah hantu mati dia. lah. Itu kena pandai, orang pandai pula kan buat dengan syaitan kan. Syaitan yang kembar dia. Orang dulu biasalah kan. Kadang-kadang dia tuntut ilmu ni ada tujuan dia. Hantu raya tu untuk apa Ustaz? Hantu raya tu dia untuk menakut-nakuti orang lah. Hantu aku ni, hantu raya ni orang Saka ke apa ke di kan. rumah dia kan. Sebenarnya tak ada, tapi hantu raya tu punya Menyerupai dia. Oh, jaga. jaga rumah, jaga kebun. Atau zaman-zaman penjajah dulu kan, dia orang tuntut ilmu santau. Ilmu santau ni gunanya untuk racun penjajah tu kan. Tapi dah ilmu tu ilmu jahat kan. Penjajah dah tak ada lagi, dia terus memakan korban. Jadi setiap bulan-bulan 12 kan, nanti dia carilah mangsa dia. Bulan 12 kenapa pula? Dia hujung-hujung tahun lah. Dia cari masa nak lepaskan dia punya apa? Dia punya santau itu. Kalau tak lepas kena dia atau kena keluarga dia. Dasar. Dia kata, saya pernah dengar belah-belah jenderang orang kata. Ada. Dia kata kalau lalu situ berhati-hati lah orang kata. Gopeng pun hati-hati. Dia kata ada orang lepas-lepas dia lah macam tak tahu betul. Dia ilmu Dia buat hitam. macam mana? Dia bunuh. Itu Allah alam lah macam mana cara dia. Tapi kalau kena tu memang batuk lah jawabnya. Batuk darah. Dia Kalau dia dengki apa semua tu kan, diguna santau tu ambillah kita. Tapi semua dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Macam orang-orang yang haflah kasidah ni, dia nak test kan. Dia orang ni ada ilmu tak? Kan dia sedia minum, kadang-kadang ayam goreng apa semua tu kan, yang sedap-sedap tu, dia masuk dalam minuman tu. Kawan ni pula dia ada ilmu apa? Ilmu pendeding dia kan, dia baca tu pecah. Pecah. Dia baca tu pecah. Ni siapa yang uji saya ni? Macam tu. macam mana dia tahu Ustaz? Dia tahu sebab dia biasanya amalan tu yang membuatkan. Setiap benda dalam hidup kita ni, amalan kita. Amalan tu yang tolong. Yang membantu kita. Benda lah. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Okey. Sebab saya ada khutbah Jumaat di Kajang. Jauh juga. Patah balik ke? Tadi saya